Selaras dengan Belanjawan Madani 2024, kerajaan kini menumpukan kepada strategi penyasaran subsidi. Minyak masak paket bersubsidi tidak terkecuali. Datuk Yang di-Pertua, seperti mana diketahui, cadangan penambahan kuota akan menyebabkan peningkatan kos ke atas pelaksanaan program skim penstabilan harga minyak masak ataupun COSS. Kos pelaksanaan juga boleh meningkat mendadak selari dengan pergerakan harga minyak sawit mentah ataupun CPO. Oleh itu, cadangan penambahan kuota perlu diperhalusi bukan sahaja di peringkat KPDN tetapi secara bersama dengan kementerian lain yang berkaitan seperti Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan untuk memastikan sebarang penambahan kuota tidak memberikan impak yang negatif ke atas kedudukan kewangan kerajaan. Bagi mengatasi isu kekurangan bekalan, ada 7 langkah yang telah diambil oleh kementerian, termasuk yang pertama, meneruskan dasar melarang semua ekspor minyak masak dalam polybag di bawah peraturan kawalan bekalan larangan ekspor mulai 1 bulan Ogos yang telah dimulakan mulai 1 bulan Ogos 2022 untuk memastikan tiada ketirisan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran. Kedua, meningkatkan pemantauan bekalan minyak masak paket bersubsidi melalui penggunaan sistem e-KOS. Sistem e-KOS merakamkan transaksi jualan minyak masak di pelbagai lapisan peringkat termasuk kilang penapisan, syarikat pembukusan, pemborong dan peruncit ke dalam satu pengkalan data pusat. Ini membolehkan kementerian memantau pengedaran minyak masak paket bersubsidi di pasaran secara real time dan lebih berkesan. Yang ketiga, menaik taraf sistem e-KOS untuk meningkatkan kebolehan sistem sedia ada mengawal jualan minyak masak paket bersubsidi di peringkat peruncitan supaya jualan hanya dibenarkan kepada kumpulan sasa melalui penggunaan dokumen pengenalan diri. Kerja-kerja menaik taraf ini dijangka selesai pada pertengahan tahun 2024 atau ini Pertua. Yang keempat, mengkaji taburan pembungkus mengikut populasi di setiap zon, repacker dengan izin, dan menghalang jualan minyak masak paket bersubsidi keluar daripada zon yang telah ditetapkan. Penetapan zon akan memudahkan pemantauan oleh penguatkuasa dan mengekang berlakunya ketirisan. Bagi memastikan arahan penetapan zon dipatuhi, sebarang jualan minyak masak paket bersubsidi oleh syarikat pembukusan di luar kawasan zon yang telah ditetapkan, tuntutan bayaran subsidi tidak akan diterima oleh sistem e-KOS. Yang kelima, menggubal peraturan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi menentukan penerima faedah subsidi minyak masak paket ini selaras dengan penyasaran subsidi. Yang keenam, sikit lagi tuan-tuan. Yang keenam, mengkaji syur pelarasan harga memandangkan harga jualan runcit minyak masak paket bersubsidi ialah pada harga RM2.50 1 kilo amat rendah, malah lebih rendah dari harga minyak masak terpakai iaitu RM3.80 sekilo dan juga berbanding dengan minyak masak botol sekilo ialah RM6.90 harga siling buat ketika ini. Bagi nombor 7, bagi memastikan pengedaran minyak masak paket bersubsidi teratur, KPDN juga melaksanakan audit dalaman. Di peringkat KPDN, laporan penuh audit dalaman akan disiapkan pada suku pertama tahun 2024 dan laporan dan penemuan audit ini penting sebagai panduan untuk penambahbaikan mekanisme pelaksanaan serta memastikan pengedaran minyak masak paket bersubsidi memenuhi keperluan sebenar kumpulan sasaran. Sekian, terima kasih Datuk Yang Bertuah. Soalan tambahan yang berhormat Rasa. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Dengan alasan daripada 7 langkah yang dihuraikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tersebut, nampak gayanya kerajaan masih kekal dengan pendirian mengekalkan kota 60,000 tan metrik setiap bulan. Cuma saya nak cadangkan begini. Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen pernah membincangkan perkara ini dengan KPDN. Saya mohon pandangan kerajaan sekiranya dicadangkan supaya naik 10,000 tan metrik setiap bulan untuk memenuhi keperluan pasaran. Bukan setakat domestik, termasuk peniaga mikro yang saya ada maklumat ia telah mencecah 30,000 tan metrik setiap bulan penggunaan untuk peniaga mikro. Dan satu lagi tambahan, Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya ada dapat berita bahawa dari sumber bahawa ada tambahan 5,000 tan metrik kota setiap bulan
yang bermula pada penghujung tahun 2022, tetapi perkara ini tidak pernah disebutkan secara rasmi oleh mana-mana pegawai ataupun pengurusan daripada KPDN. Saya mohon pengesahan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri dalam Dewan Yang Mulia ini, apakah pertambahan tanpa rekod 5,000 tan metrik minyak masak paket di pasaran tempatan ini suatu yang benar ataupun sebaliknya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Datuk Yang di-Pertua, seperti yang kita ketahui, kota rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan pada hari ini ialah 10,000 metrik tan sebulan. Ya, dan untuk menambah lagi 10,000 metrik tan itu, kita kerajaan pada hari ini seperti yang saya katakan tadi memberi tumpuan kepada penyasaran subsidi, dan sekiranya kita dapat laksanakan penyasaran subsidi ini melalui 7 langkah yang saya katakan tadi, mengikut kiraan kita 10,000 tambahan itu boleh kita tidak perlukan pada ketika ini. Ya, kalau kita betul-betul laksanakan penyasaran subsidi. Sebab ketika ini ianya subsidi pukal, ya, boleh kita jual di mana-mana, siapa saja boleh beli, ya. Jadi kita dalam langkah penyasaran subsidi.